Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang berusaha Cikgu Muhammad Aslam bin Yahya selaku guru perlengkanan co-curriculum, Ustazah Suhaila binti Ismail selaku penceramah kita pada hari ini, Ustazah Nur Hafizah binti binti Muhammad Yatim sorry, binti Muhammad Yatim, guru pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Mat Kilau, murid-murid yang Ustaz kasih sekalian. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk Kem Bestari Solat siri yang kedua tahun 4 bagi tahun 2021 pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk mengadakan Kem Bestari Solat secara virtual ataupun secara maya pada hari ini, untuk kita meneruskan kelangsungan kita lah, terutama sekali kita sebagai umat Islam, untuk meneruskan pembelajaran tentang ibadah, khususnya adalah ibadah solat. Jadi sebelum kita meneruskan majlis pada hari ini, suka untuk Ustaz mengingatkan antara etika pembelajaran secara Google Meet ini, yang pertama adalah menjaga adab dan perilaku kita sepanjang Google Meet ini berlangsung. Antaranya pastikan pakaian kita adalah sopan, menutup aurat, dan jika ingin membuka kamera pastikan berada dalam keadaan tertib lah, sesuai. Jangan berada di atas katil, jangan sambil berbaring dan sebagainya. Kemudian pastikan mikrofon sentiasa di mute ataupun dimatikan kecuali jika ditanya. Jika perlu ataupun jika ditanya, barulah murid-murid boleh membuka mikrofon. Kemudian diingatkan juga tentang pengisian borang penilaian. Okay, kita dah melepasi KBS siri yang pertama, dan murid-murid semua telah pun diberikan borang Google Form penilaian untuk wuduk yang minggu sebelum ni kan. Jadi murid-murid diminta untuk mengisi borang penilaian tersebut untuk melayakkan kamu mendapat sijil KBS. Kalau kamu isi borang tu baru dapat sijil. Kalau tak isi, kamu tak dapat lah. Kemudian untuk penilaian hari ini akan diberikan sijil juga secara digital pada akhir pembelajaran nantilah. Ustaz akan berikan link untuk penilaian tersebut. Jadi sijil akan diberikan secara digital, akan terus masuk ke email yang kamu berikan. Jadi pastikan email yang kamu masukkan itu email yang betul lah. Jangan tersalah. Okey, kemudian mungkin kita ada siri yang ketiga nanti, tapi apa yang Ustaz tahu, siri yang ketiga nanti adalah berkenaan dengan solat jenazah. Mungkin kamu terlibat atau tidak itu nanti akan diberitahulah, sebab kalau ikutkan silibus solat jenazah itu adalah untuk murid-murid tahun 6 saja. Okey, jadi sekali lagi diingatkan, jaga perilaku dan kekal beradab sehingga ke akhir majlis. Selepas ini Ustaz akan matikan ruangan chat. Kamu tidak dibenarkan menggunakan chatting semasa ceramah berlangsung. Dan link kehadiran akan diberikan selepas selesai ceramah nanti. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya akan persilakan Ustazah Suhaila binti Ismail, guru pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Mat Kilau, yang mantap dan hebat kita pada hari ini, akan menyampaikan ceramah tentang Kem Bestari Solat, tajuk solat. Jadi kalau anak-anak murid nak tahu dengan lebih lanjut, mungkin selama ini kamu dah belajar,
tapi ada yang kamu belum tahu. Jadi kita akan dengarkan pasan daripada Ustazah Suhaila. Jadi dipersilakan kepada Ustazah Suhaila untuk memberikan ceramah. Dipersilakan. Baiklah. Terima kasih kepada Ustaz Husni selaku pengurusi majlis untuk kem Lestari Solat siri kedua pada hari ini dan juga merupakan guru pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Mat Kilau. Ya. Yang dihormati guru penolong kanan kurikulum Cikgu Aslam, yang dimuliakan Ustazah Fiza, guru pendidikan Islam tahun 4 serta murid-murid yang Ustazah kasihi. Ya. Apa khabar semua? Saya harap semua sihat ya. Okey. Sebelum kita memulakan Khabar baik. pada hari ini, marilah kita sama-sama belajar ya. Okey, Tazana, Safi Ryan pendak untuk bacaan doa, yang lain bersedia untuk tadah tangan dan baca bersama-sama dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Syak, bila kan ada Syak. Cawi tak buat lagi exercise je lah. Mengarap tu cepat. min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey. Sebelum tu saya nak tanya, semua murid dah ada modul masing-masing, dah ambil dekat Pondok Jaga? Dah. Okey, jadi semua modul tu jadikan sebagai rujukan, ya, rujukan dan panduan kamu untuk melaksanakan solat. Sekiranya kamu belum mahir, belum menguasai bacaan-bacaan dalam solat, kamu boleh rujuk modul tersebut dan cuba untuk menghafalnya. Ya. Kemudian, okey, pada minggu lepas kamu dah belajar berkaitan cara-cara berwuduk. Ustazah mengharapkan semua murid tahun 4 dapat melaksanakan dan menguasai wuduk dengan sempurna dan baik agar dapat melaksanakan solat dengan sempurna. Okey. Ustaz Husni. Okey, untuk hari ini kita akan sentuh berkaitan dengan perlakuan solat, ya, bacaan-bacaan dalam solat dan juga niat solat. Ya. Semua orang dah tahu tentang solat, tapi tak tahu apa dia pengertian solat. Betul tak? Okey. Hari ini kita sentuh iaitu pengertian solat. Ya. Sebelum kita masuk kepada tajuk perlakuan solat. Ya. Pengertian solat, apa dia solat tu? Iaitu beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut syarat-syarat tertentu. Itu maksud solat, ya, iaitu perkataan. Apa perkataan? Iaitu kita sebut kan dalam solat kita sebut Allahu Akbar, itu adalah perkataan. Perbuatan, kita angkat takbir, ya, kita rukuk, kita sujud, itu adalah perbuatan yang mana dimulai dengan takbiratul ihram dan kita sudahkan dengan salam. Itu maksud solat. Okey. Terusnya, hukum solat. Ya, apa hukum solat? Hukum solat adalah wajib kepada setiap mukallaf lelaki dan juga perempuan. Solat ni adalah wajib bagi setiap orang Islam lelaki dan juga perempuan. Jadi apa maksud wajib ni? Siapa tahu apa maksud wajib? Perlu buat. Perlu buat. Okey, buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Jadi kena buat, wajib buat. Tak boleh tak buat. Bila kata wajib, mesti buat. Sebagai orang Islam, wajib menunaikan solat 5 waktu, 1 hari 1 malam. Okey, seterusnya. Next. Okey, dalil solat. Dalil wajib solat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Surah Al-Baqarah ayat 43. Apa maksud dia? Artinya, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat
dan rukuklah kamu semua, yakni berjemaah bersama-sama orang yang rukuk. Jadi dalam dalil ni menyeru kita supaya menunaikan solat. Ada juga hadis Nabi SAW, ya, as-salatu imaduddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Maksud dia, ya, as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Faman tarakaha, maka siapa, faqad hadamaddin, maka sesiapa yang meninggalkan solat, dia akan meruntuhkan agama. Jadi nak ke kita meruntuhkan agama kita? Tak nak kan? Na'udzubillah min zalik. Jadi kita kena solat. Setiap hari kita kena solat 5 waktu. Okey. Terusnya. Okey. Dalam solat kita ada 5 waktu yang kita perlu laksanakannya. Iaitu solat apa? Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak. Okey, 5 waktu ni wajib kita sebagai orang Islam kena buat. Ya, walau dalam bagaimana keadaan pun kita kena solat. Dalam sakit pun kita kena solat, kita demam pun kena solat. Tak ada alasan kamu demam tak boleh solat. Demam pun kena solat. Okey. Jadi solat subuh ni berapa rakaat? 2. Okey, solat zuhur berapa rakaat? 4. Solat asar? 4. Maghrib ada rakaat? 3. Solat isyak? 4. Okey. Semua rakaat ni, semua solat ni kita kena buat, kita kena laksanakannya. Okey, baik. Ya. Kalau boleh kamu semayanglah dekat masjid ataupun surau. Tapi kalau kamu pergi surau atau masjid tu janganlah pula kamu bermain-main. Sebabnya bila kita semayang di dekat rumah, satu je pahala dia. Kalau kita semayang berjemaah dekat masjid dapat 27. Mana kita nak kan? Contohnya orang nak bagi duit kat kita lah. Orang suruh kata, orang pilih sama ada nak RM1 ataupun RM27. Mesti kita pilih nak RM27. Ya. Okey. Jadi kalau boleh kamu semayanglah dekat masjid. Tapi Ustazah harapkan bila pergi masjid jangan pula kamu bermain-main. Semayang betul-betul. Boleh? Boleh. Next terusnya Ustaz Husni. Okay, hari ni kita nak sentuh ya penting untuk hari ni iaitu perlakuan dan bacaan solat. Ya, saya tahu kamu dah solat tapi saya rasa ada juga yang tak sempurna solat kamu. Jadi hari ni kita nak tengok bagaimana perlakuan solat yang sempurna. Okey. Yang pertama, ya. Tengok dekat slide ni. Okey, yang pertama perlakuan solat yang pertama mesti berdiri tegak. Kamu mesti dalam keadaan berdiri tegak. Okey, berdiri tegak bermaksud macam mana? Berdiri menghadap ke arah kiblat jika kita mampu. Ya, jika kita mampu, sekiranya tidak mampu solat berdiri, kita juga boleh solat duduk. Jika tidak mampu juga, kita boleh solat dengan solat baring. Okey. Mata mesti memandang tempat sujud kita. Ya, mata mesti pandang tempat sujud. Tangan mesti duduk di tepi ya. Tengok. Ketika itu mestilah niat solat. Kemudian tengok kedudukan kaki lelaki bagaimana masa berdiri tegak. Kedudukan kaki lelaki mesti apa? Renggangkan sikit. Ya, kamu boleh cuba buat ya. Renggangkan sikit kaki bagi lelaki. Kemudian bagi perempuan kamu kena rapatkan kaki kamu. Ini perlakuan ketika berdiri tegak semasa
solat. Jelas tak nampak tu dalam bulatan tu? Kedudukan kaki mesti renggang. Bagi lelaki, bagi perempuan kena rapatkan kaki. Okay. Boleh? Nanti kita akan tengok simulasi ya melalui video. Okay, seterusnya. Okay, yang kedua, perlakuan yang kedua iaitu takbiratul ihram, iaitu mengangkat takbiratul ihram, iaitu dilafazkan dalam keadaan berdiri tegak dan menghadap ke arah kiblat. Ya. Masa kita mengangkat takbiratul ihram ni mesti dalam keadaan berdiri tegak dan menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan niat solat dalam hati kita. Ya, lafaz semasa takbiratul ihram tu kita sebut Allahu Akbar. Okay, kedudukan tangan. Tengok kedudukan bagi tangan ketika takbiratul ihram bagi lelaki. Tengok bagi lelaki dulu, iaitu kedudukan tangan bagi lelaki, ibu jari mencecah ke aras bawah telinga. Ni kedudukan tangan lelaki bawah telinga. Ya, kemudian siku dan tangan direnggangkan daripada badan kamu. Okay. Macam ni kedudukan. Jangan rapat macam ni. Ni perempuan. Ya. Tangan lelaki mesti kita kepakkan dia. Ibu jari ni dekat bawah telinga. Sini bukakan sikit tangan awak tu. Okey. Bagi perempuan kedudukan semasa takbiratul ihram. Okey, tangan diangkat setentang dengan bahu. Tangan mesti diangkat setentang dengan bahu. Tak boleh kepak macam orang lelaki. Ya. Sini. Ya. Kemudian siku dan tangan dirapatkan ke badan. Siku dan tangan dirapatkan ke badan macam ni. Ya, bagi orang perempuan. Jelas? Okay, nampak kan? Dia dah bagi contoh dah. Okay, lepas ni kamu boleh buat. Okay, seterusnya. Okay, baik ya. Seterusnya, niat solat. Okay. Niat solat ada 5 waktu. Semasa kita mengangkat takbir kan, kita kena niatkan solat. Okay, jadi solat apa? Solat subuh, sama ada kamu nak solat subuh ke, solat zuhur. Kakak tak payah tengok YouTube ni. Cakap dah kat sini. Ataupun ini isyak. Siapa niat solat subuh? Baik, Ustazah nak ikut dalam hati bersama-sama Ustazah. Okay, niat solat subuh. Kita baca sama-sama. Dengar Ustazah baca dan ikut dalam hati masing-masing. Okay, kita tengok niat solat subuh dulu. Usalli fardhas subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Ustazah ulang semula. Ikut ya masing-masing, mulut ikut. Tutup mic tapi ikut dalam hati. Usalli fardhas subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Ustazah ulang semula. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Niat solat zuhur. Usalli fardhaz zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhaz zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Ya, sekali lagi maksudnya, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Kemudian, niat solat asar. Usalli fardhal asri 4 rakaatin
adaan lillahi ta'ala. Sekali lagi. Usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Sekali lagi maksudnya, sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Kemudian niat solat maghrib. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Kemudian niat solat isyak. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sekali lagi. Ikut ya. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey. Zahra, kamu boleh baca. Ya? Baca dan hafal niat solat ni dengan sempurna. Supaya kamu boleh melaksanakan solat dengan betul. Jangan silap pula bila nak solat subuh kamu niatkan dengan solat zuhur. Jadi tak sahlah solat kita. Okey. Terusnya. Okey. Perlakuan yang seterusnya selepas kita dah angkat takbir tadi kan. Kita niat. Kan? Okey. Seterusnya kedudukan tangan kita. Okey. Macam mana kedudukan tangan kita? Selepas kita mengangkat takbir tadi Allahu Akbar. Tapi keadaan kita masih lagi dalam keadaan berdiri ya. Kemudian tangan kita diletakkan di atas perut dalam keadaan kita qiyam. Ya. Kat sini kita disunatkan untuk membaca doa iftitah. Kedudukan tangan mesti betul. Macam mana kedudukan tangan semasa kita qiyam? Ya, semasa kita nak membaca doa iftitah dan juga membaca surah Al-Fatihah. Ya. Tangan laki dan perempuan ni dia sama je. Ya. Iaitu cuba buat. Ya. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Masing-masing buat. Tangan kanan kita ni memegang tangan kiri. Tangan kiri letak di atas pusat kita. Macam tu. Tengok dalam bulatan tu ya. Ada gambar menunjukkan dengan jelas ya kedudukan tangan semasa qiyam. Sama dengan perempuan. Okey, seterusnya. Terus ni. Okey. Semasa kedudukan tangan dalam keadaan qiyam, kita nak baca apa? Baca doa iftitah. Okey, dah hafal semua doa iftitah? Okey, lepas ni hafal ya. Okey. Bagaimana bacaan doa iftitah? Kamu boleh ikut sebutan ustazah. Ya. Sebutan tu baca dalam hati je. Okey, kalau dalam kelas tak apalah. Kita baca beramai-ramai. Okey. Allahu Akbar kabira
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey, ni bacaan doa iftitah. Ya, bacaan doa iftitah ni, doa ini disunatkan membacanya selepas mengangkat takbir. Sunat je baca. Apa maksud sunat? Kita buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Seeloknya kita buat, kita baca. Sebelum kita baca Al-Fatihah, kita baca dulu doa iftitah. Ya. Okey. Seterusnya. Okey. Selepas membaca doa iftitah ni masih lagi dalam keadaan kita qiyam ya. Tangan tu masih lagi di perut, di pusat kita tu ya. Okey, kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah ni wajib ya kita baca ketika solat. Kalau kita tak baca surah Al-Fatihah dalam solat, tak sah solat kita. Okey, bacaan pun mesti betul. Okey, bacaan surah Al-Fatihah mesti betul. Okey. Okey, ikut ustazah baca bersama-sama surah Al-Fatihah. Okey, tuan-tuan tahu semua boleh baca surah Al-Fatihah. Tapi masih lagi bacaan ada panjang pendek yang tak betul, sebutan yang masih lagi tersangkut-sangkut. Okey. Okay, dengar ustazah baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, baik ya. Ustazah ulang semula bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, boleh ya? Lepas ni kamu boleh isi dalam penilaian kamu bacaan surah Al-Fatihah ya. Okey. Seterusnya. Okey, perlakuan seterusnya iaitu rukuk dan tamakninah. Okey. Rukuk dilakukan dengan membongkokkan badan hingga membentuk sudut 90 darjah. Ya. Apa pula maksud tamakninah? Tamakninah ni ialah berada dalam keadaan tetap
ataupun tenang semasa kita rukuk. Ya. Okay, tengok keadaan badan, kedudukan badan kita semasa rukuk. Okay, ketika rukuk kita perlu membongkokkan badan kita sama. Ya, sama bentuknya dalam 90 darjah. Kemudian muka kita, mata kita tu mesti menghadap ke tempat sujud kita. Ya. Begitu juga dengan perempuan, kena bongkokkan badan, kemudian sama bongkok kita tu sama, kemudian mata mesti menghadap tempat sujud. Ketika ni kita perlu membaca apa? Bacaan ketika rukuk. Apa dia bacaan ketika rukuk? Iaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ulang 3 kali bacaan ketika rukuk. Okey. Jelas? Okey ya. Terusnya. Okey, pelakuan seterusnya selepas kita rukuk, kita buat apa? Iaitu kita i'tidal dan toma'ninah. Okey, i'tidal dilakukan dengan berdiri tegak. Selepas kita rukuk tadi, kita bangun, kita i'tidal. Ya. Kemudian kita mengangkat kedua-dua tangan kita ya, setinggi telinga bagi lelaki dan sejajar dada bagi perempuan. Dan lafazkanlah i'tidal ya. Okey, angkat tangan. Ya, lepas kita rukuk kita angkat tangan, angkat takbir kan. Macam takbir tadi, kita sebutlah Sami Allahu liman hamidah. Bila kita turun tangan, kita sebut Rabbana lakal ham. Ya. Sama juga kedudukan tangan semasa i'tidal tadi macam kita angkat takbir. Bagi lelaki, telinga. Ni kan, jari ibu dekat telinga. Kita kembangkan sikit tangan kita. Bagi perempuan, paras dada. Okay. Dan sebutkan lafaz i'tidal tadi. Iaitu Sami Allahu liman hamidah. Kemudian turunkan tangan. Bacalah Rabbana lakal ham. Okey. Jelas tak? Okey. Teruskan. Seterusnya. Selepas kita i'tidal tadi kan. Kita sujud. Sujud berserta dengan toma'ninah. Iaitu macam mana kita nak sujud? Tunduk hingga ke paras lantai. Iaitu ia dilakukan dengan meletakkan 7 anggota sujud ke lantai. 7 anggota sujud kita mesti kena ke lantai. Yang pertama, kena dahi kita kat lantai. Ya, tempat kita sujud tu kan. Okay. Kemudian 2 tapak tangan kita ni mesti kena kat lantai. Kemudian 2 lutut kita pun kena kat lantai. Dan juga 2 hujung jari kaki kita, dua-dua hujung jari kita tu mesti kena dekat lantai juga. Ya, kedudukannya jari kaki tu kat belakang tu yang lelaki atau perempuan kena bengkokkan kaki kita. Ya, bengkokkan jari kaki kita. Jari tangan dirapatkan ke siku. Ya. Okey, tengok tu. Jari tangan dirapatkan, siku diangkat sikit. Kemudian kaki kita bengkokkan sikit. Ya. Boleh tengok contoh dalam bulatan tu. Sama juga bagi perempuan, kaki mesti kedudukannya lipatkan sikit kaki, kaki belakang tu lipat, kemudian tangan kita tu dirapatkan ke badan kita. Itu kedudukan sujud dan toma'ninah. Okey. Kemudian semasa sujud tu kita perlu membaca apa? Iaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sekali lagi. Subhana
rabbiyal a'la wa bihamdih. 3 kali juga sama dengan bacaan ketika rukuk tadi. Okey. Seterusnya. Okey. Terusnya selepas kita sujud, kita bangun. Kita duduk antara dua sujud. Okay, apa dia duduk antara dua sujud? Iaitu dilakukan dengan duduk secara iftirash. Ya, punggung berada di atas tapak kaki. Punggung kita duduk di atas tapak kaki kiri. Seolah kaki kiri dijadikan pelapik sementara kaki kanan ditegakkan di atas lantai. Kedudukan sama lelaki dan perempuan. Tengok ya, kaki kita sebelah kiri, punggung kita duduk atas kaki. Punggung duduk di atas kaki dan kaki sebelah kanan tu kita tegakkan dan kita lipatkan jari kita. Ya. Itu kedudukan antara dua sujud. Sama juga dengan perempuan. Ya. Punggung kita duduk di atas kaki sebelah kiri kita. Kemudian kaki kanan kita lipatkan. Ya, lipat. Seperti dalam gambar tu. Kemudian tangan, ya, kedudukan tangan tu mesti letak di atas peha di hujung lutut kita tu. Letak betul-betul atas peha. Bukan dekat atas lutut. Ya. Letak atas peha hujung sekali. Itu kedudukan antara dua sujud. Semasa ni bacalah bacaan duduk antara dua sujud. Apa bacaan duduk antara dua sujud? Ada dah yang hafal? Okey. Bacaan duduk antara dua sujud iaitu kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, Ustazah ulang semula. Baca dia sekali je. Tapi ni Ustazah ulang semula supaya kamu boleh baca dengan betul. Ya. Okey. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, boleh ikut ya. Sebut satu-satu supaya kamu mahir. Okey. Terusnya. Kemudian, ya, pelakuan seterusnya iaitu duduk tahiyat awal. Ya. Iaitu duduk macam mana? Iaitu dilakukan dengan duduk secara iftirash sama seperti duduk antara dua sujud. Kedudukan duduk tahiyat awal sama dengan duduk antara dua sujud. Okey. Yang pertama tengok ya, gambar lelaki tadi kedudukan dia punggung duduk di atas kaki kiri, kemudian kaki kanan dilipatkan. Ya. Begitu juga dengan perempuan. Tengok dalam gambar ni ya. Okey. Kemudian cuma bezanya duduk tahiyat awal, tangan sebelah kanan kita ni ya, kita genggamkan, kemudian jari telunjuk kita luruskan. Cuba buat. Ya. Tangan kedua-dua letak atas peha hujung lutut kita. Kemudian tangan sebelah kanan tu kamu genggam, tangan telunjuk kamu luruskan. Cuba buat. Okey. Boleh ya? Okey. Itu adalah kedudukan tahiyat awal. Okey. Terusnya.
Bacaan tahiyat awal. Kita masa duduk tahiyat awal tu ada bacaan dia. Apa bacaan tahiyat awal? Ya. At-tahiyya. Ikut sama-sama ya. Ikut dalam hati. Tengok buku, ikut sama-sama. Tak tengok buku pun tak apa, tengok slide ni je. Okey. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, sampai Muhammad. Itu bacaan tahiyat awal. Okey, Ustazah ulang semula bacaan tahiyat awal. Boleh ikut ya. Semua kena ikut. Mulut kena buka. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, boleh ikut ya bacaan tahiyat awal. Okey, nanti kamu hafal ya bacaan tahiyat awal ni. Okey, seterusnya. Okey, kemudian kedudukan duduk tahiyat akhir. Okey, iaitu dilakukan dengan duduk secara tawarruk. Iaitu punggung diletakkan ke lantai dan kaki kanan ditegakkan. Manakala kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Okey, Ustazah ulang semula. Kedudukan duduk tahiyat akhir iaitu dilakukan dengan duduk secara tawarruk. Yang mana punggung diletakkan ke lantai dan kaki kanan ditegakkan. Manakala kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Cuba kamu buat ya. Ini kedudukan duduk tahiyat akhir bagi lelaki dan juga bagi perempuan. Okey, kedudukannya tengok punggung duduk di atas lantai. Ya. Duduk di atas lantai. Kaki kanan kita belakangkan dekat kaki kiri kita. Macam tu, silangkan dia. Begitu juga dengan perempuan. Punggung mesti duduk di atas lantai. Ya. Okey, kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Okey, kaki kanan kita tu kita bengkokkan dia. Ya. Okey, boleh tengok dalam gambar yang dia dalam bulatan tu ya. Okey, kemudian kedudukan tangan pula iaitu kedua tapak tangan diletakkan di atas lutut, jari dirapatkan. Ya. Kedudukan tangan tu letak atas lutut, kat ujung lutut ya. Kemudian jari kita kena rapatkan tangan kita tu, jari tu. Jangan renggangkan dia. Okey. Kemudian jari tangan kanan tu digenggam sama juga macam kedudukan tahiyat awal tadi,
Kemudian jari telunjuk kita luruskan. Jangan genggam semua. Ya. Jari tangan tu satu tu mesti kamu luruskan sebelah kanan tu. Ya. Okey. Kedudukan dia sama juga lelaki dan juga perempuan. Itu kedudukan duduk tahiyat akhir. Okey. Kalau di sekolah, kalau kita buat dekat sekolah, kita bolehlah ustaz dengan ustazah betulkan kedudukan kamu ni. Sebabkan kita buat online ni, ustazah terangkan secara saya okey. Tapi kalau kat rumah boleh minta mak atau ayah kamu tengok kamu, pelakuan kamu ketika solat. Okey. Seterusnya. Okey. Ke bacaan tahiyat akhir ya. Kita dah duduk tahiyat akhir tu ada bacaan dia. Apa bacaan tahiyat akhir? Iaitu kita baca ikut sama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Tu biasanya sampai situ tahiyat awal kan. Okey, tahiyat akhir ada sambungan dia lagi. Wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey. Tu bacaan tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal tadi pendek saja sampai Allahumma salli ala Muhammad. Okay, kita ulang semula ya. Bacaan tahiyat akhir. Ikut sama-sama. Sambil-sambil kamu duduk dengan tenang tu ikut sama-sama. Ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okay, baiklah Ustazah. Selepas habis camp ni, kamu boleh hafal ya tahiyat awal dan juga tahiyat akhir untuk penilaian kamu. Ya. Bila kamu boleh hafal, kamu bolehlah sembahyang dengan sempurna. Kalau tak hafal, tak tahu nak baca tahiyat awal, tahiyat akhir,
Macam mana kita nak solat dengan sempurna? Kan? Okey. Seterusnya. Okey, selepas kita baca tahiyat akhir, kita memberi salam. Macam mana memberi salam? Iaitu memalingkan muka ke arah kanan sambil mengucap salam. Diikuti sebelah kiri. Ya. Kita palingkan muka kita dulu sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian barulah sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Berpaling ke kanan, kemudian barulah ke kiri. Sebutan Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas? Okey. Seterusnya. Okay, baiklah. Okey, semua perlakuan tadi adalah merupakan 13 rukun solat. Ya, perlakuan tadi merupakan 13 rukun solat. Kalau kita tak buat 13 rukun solat ni, salah satu kita tertinggal, maka tak sahlah rukun solat kita. Okey, rukun solat ni dia terbahagi kepada tiga bahagian. Ya, iaitu rukun qalbi. Ya, pecahan daripada 13 tadi ada 3, iaitu rukun qalbi, kemudian rukun qauli, kemudian rukun fi'li. Okey, apa dia rukun qalbi? Qalbi ni bahasa Arab, ya. Bahasa Melayu dia kita sebut hati. Ya, hati ni iaitu apa? Niatlah ya. Niat. Contoh niat, niat solat subuh, zuhur, asar, kita niatkan kat dalam hati. Itu dinamakan rukun qalbi. Okey. Kemudian rukun qauli, iaitu sebutan. Sebutan tu maksudnya lafaz yang kita sebut tu, melalui sebutan lafaz tu hanya telinga kita sahaja dengar. Ya. Okey. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Kita mengangkatkan, kita sebut Allahu Akbar kan. Okey. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah pun kita sebut baca kan. Terusnya membaca tahiyat akhir. Kemudian selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Apa selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir? Yang kita sebut tadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu selawat ke atas Nabi. Okey, seterusnya memberi salam pertama. Itu Assalamualaikum warahmatullahi, kita lafazkan kan. Okay. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 rukun qauli. Tadi rukun qalbi ada 1 je, niat. Rukun qauli ada 5. Terusnya rukun fi'li. Rukun fi'li ni pun bahasa Arab ya. Fi'li iaitu bahasa Melayunya adalah perbuatan. Okey. Apa dia rukun fi'li? Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang kedua, rukuk serta toma'ninah, ya. Kemudian i'tidal serta toma'ninah. Kemudian duduk antara dua sujud serta toma'ninah. Kemudian duduk tahiyat akhir. Seterusnya tertib. Tertib ni maksudnya kamu ikut susunan daripada awal tadi. Niat sampailah kamu memberi salam. Ya, itu adalah nama tertib. Boleh faham tu? Okey, jadi kena hafallah, kena ingat apa dia 13 rukun solat yang bermula dengan niat sampailah tertib salam tu ya. Okey. Terusnya Ustaz Husni. Okey. Ya, kita ni jangan pernah merasakan solat itu satu beban. Kamu rasa solat tu sangat susah. Tak boleh ya. Kerana hakikatnya solat itulah meringankan beban kita. Dengan solatlah boleh meringankan beban kita. Kalau kita rasa susah, solat, kita sedih, kita solat, barulah ringan beban kita. Kalau kita sakit, tak nak solat, macam mana Allah nak tolong kita? Betul tak?
Jadi setiap masa, setiap waktu ikut bila bunyi azan, kena solat. Bila azan Zuhur je, terus solat. Azan subuh je, terus solat. Jangan pula dengar azan subuh, kamu angkat pula apa? Selimut tu. Ya, tak boleh lah. Sebab kita sebagai orang Islam, wajib kena solat dalam apa sekalipun, kena solat. Faham tu? Kamu pergi pasar raya pun kena solat. Balik kampung pun dalam perjalanan pun kena solat. Faham tu? Okey, baik. Faham, Ustazah. Okey. Terusnya sebelum Faham, Ustazah. Nak dengar seorang baca niat solat subuh. Ada yang boleh baca niat solat subuh? Saya. Ada. Sebut nama, kelas mana? Ya, Ustazah. Saya. Okey, siapa tu? Muhammad Aiman. Ya. Wajdi, baca Wajdi niat solat subuh. Maksud dia sahaja aku. Maksud dia apa? Sahaja aku solat subuh. Dua rakaat dulu kerana dua rakaat. kerana Allah. Okey, bagus. Okay, siapa nak baca niat solat Zuhur? Saya. Saya. Akilah. Okay, Akilah. Salli fardu zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, bagus. Seterusnya niat solat asar. Siapa nak cuba? Saya. Okey, bagus. Ahmad nak cuba. Okey, Safi Ryan dulu. Okey, Safi Ryan ada? Ya, Ada? Saya. Okey, tak ada tak? No, siapa ni? Saya. Muhammad Aman. Okey, Saya. Aman. Salih. Ada Asri. Salih, Fawzan Asri. Tak ada dah. Okey, baik. Lepas ni Tazana, semua murid tahun 4 Saya. menguasai niat solat dengan sempurna. 5 niat solat dengan sempurna. Okey. Niat solat, bacaan-bacaan dalam solat dengan sempurna. Okey. Ni Ustazah nak tunjuk bagaimana pelakuan solat simulasi melalui video. Ya, pelakuan solat. Okay, Ustaz Usni boleh tunjuk video yang Ustaz Raini tu, pelakuan solat. Yang solat subuh tu ke Su? Okey, sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama mempelajari praktikal solat. Praktikal solat. Solat yang kita akan belajar pada hari ini adalah sembahyang subuh atau solat subuh. Baik, setelah kita berwuduk, maka sekarang kita nak melaksanakan solat ataupun menunaikan solat. Bagi yang mampu berdiri, wajib dia berdiri. Baik, berdiri.
Bagi lelaki, kaki jarak berdiri macam biasa, kaki berdiri macam biasa, tegak begini. Kalau perempuan, dia rapat, rapat begini, rapat. Baik. Setelah kita berdiri, kita perlu berniat. Berniat itu ketika kita mengangkat takbiratul ihram. Ketika kita melafaz perkataan takbiratul ihram iaitu Allahu Akbar tu, ketika Allahu Akbar itu kita masukkan niat dalam hati kita, saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Taala. Lafaz niat dia usalli fardhas subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Mana kita terus angkat takbir Allahu Akbar. Baik, ketika kita membaca lafaz takbir Allahu Akbar, dalam tempoh Allah hingga Akbar itu kita perlu masukkan niat sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Contoh begini, Allahu Akbar. Dalam hati kita tadi ketika Allahu Akbar itu kita masukkan niat saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Cara nak angkat takbir itu, tangan kita ni semua menghadap ke kiblat. Ini untuk lelaki ya, menghadap kiblat. Angkat menghadap kiblat ke depan, bukan begini, tapi begini. Kita tak angkat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau perempuan, dia rendah. Rendah. Allahu Akbar. Kemudian kita kiam. Kiam macam mana? Kita letak ni tangan kiri di pusat, tangan kanan kita pegang di pergelangan tangan kiri, tak begini. Pegang. Tak begini. Okey. Jangan bawah sangat. Jangan atas sangat. Ini pusat, arah pusat. Okey. Kemudian lepas kita takbiratul ihram, kita baca niat takbiratul ihram, kita dah berdiri tegak begini. Mula-mula kita akan baca doa iftitah. Boleh ikut sama-sama. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis doa iftitah, kemudian kita baca surah Al-Fatihah. Doa iftitah itu tadi sunat hukumnya, kalau tak baca pun tidak menjadi penyebab batalnya ataupun tidak sahnya sembahyang kita. Makanya wajib, ini surah Al-Fatihah wajib kita baca. Okey, dengar dan boleh ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kemudian selepas kita baca surah Al-Fatihah yang menjadi salah satu rukun solat, sekarang kita boleh baca pula surah-surah yang lain. Hukumnya sunat. Contoh kita ambil surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Kemudian kita nak rukuk. Nak rukuk. Di antara sunat yang lain, kita mengangkat tangan. Ketika nak rukuk, Allahu Akbar. Kita rukuk. Rukuk begini, tangan kita letak di lutut, kemudian semua mengarah ke bawah. Mengarah ke bawah. Jari-jari itu mengarah ke bawah. Pegang. Begini, mata kita pandang ke tempat sujud. Tempat sujud. Ini Ustaz contoh Ustaz pandang kamera lah untuk kita pada kamu macam mana caranya. Begini. Buat begini. Kemudian kita baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi
Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. 3 kali. Sunat Kemudian kita pun berdiri tegak untuk iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Kita boleh angkat tangan gini. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal ham. Maka masa beriktidal ini, tangan kita bergerak tangan begini. Kita angkat daripada lutut. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal ham. Tu. Tangan kita berada di tepi dan tak perlu bergoyang lagi. Iktidal. Wajib tu. Dia ada tomak ninah. Kemudian kita pun terus turun untuk sujud. Allahu Akbar. Baik. Sujud ni anggota yang perlu kena tempat sujud. Dahi yang wajib kena dahi, kedua tapak tangan, lutut dan kaki. Kaki kita, jari kaki tu mesti perlu kena pada lantai, lantai. Menjejak lantai. Okey. Kita sujud, contoh Ustaz buat begini, sujud. Okey, begini. Kepala letak di dahi kamu letak di tempat sujud. Begini. Kemudian baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baik, tangan semua mengarah, ni tangan, jari semua mengarah ke kiblat. Kaki kita angkat, angkat. Begini, tegakkan begini. Kemudian kita sujud. Bagi yang lelaki ni dikembangkan, kembangkan. Masuk kembang. Contoh kamu akan nampak tangan Ustaz begini. Bila letak begini, kemudian tangan Ustaz kembang, sebagai contoh. Ustaz buat, boleh nampak sikit. Begini. Ni dia ada ruang. Begitu. Kalau perempuan, dia rapat. Ni dia rapat ke dia punya tulang rusuk. Perempuan dia rapat begini. Rapat begini. Okey, boleh. Kemudian lepas kita sujud, kita akan bangun. Baik sujud contoh begini. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita akan duduk antara dua sujud. Cara duduk antara dua sujudnya, Ustaz tunjuk sekali lagi. Baik. Kamu boleh tengok kaki Ustaz. Kaki. Kita duduk kaki ni, yang ni kita letak di bawah. Kemudian yang ni kita tegakkan. Duduk antara dua sujud. Dan begitu juga, inilah caranya duduk yang lain ketika mana kita nak baca tahiyat awal dan zikir-zikir yang lain ketika duduk antara dua sujud ini. Baik, duduk begini. Baik, kita duduk begini. Kemudian tangan kita ni rapat sama arah dengan lutut ni, jari ni. Ni lutut, ni lutut. Nampak? Ni lutut sama. Bukan kita berlebih begini atau kita pegang begini. Kita samakan je begini. Okey. Ketika ni kita akan baca Rabbighfirli, kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita akan sujud sekali lagi. Tunjuk dan sujud sekali lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita pun terus akan bangun. Bangun dari sujud tadi, bangun beri tegak begini. Terus kita kiam semula macam ni, letak tangan di sini untuk rakaat yang kedua. Kemudian kita wajib baca surah Al-Fatihah. Okey, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kemudian lepas kita baca surah Al-Fatihah, maka sunat pula kita baca surah-surah pilihan yang lain. Contoh kita ambil surah Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu kita ambil surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian kita akan buat pelakuan yang sama untuk rukuk. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Tangan berdiri tegak di sini. Kemudian untuk sembahyang subuh, maka di sini kita akan ada doa kunut. Kita angkat tangan. Kita baca. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian terus kita turun bawah. Allahu Akbar untuk sujud. Sujud macam biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduk macam tadi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baik, bacaan ni Ustaz baca agak laju kerana untuk bacaan ni ada slide yang lain disediakan. Ini Ustaz nak tunjuk rangkuman penuh praktikal solat dia, macam mana kita nak buat dan bahagian-bahagian mana ataupun pada kedudukan mana kita perlu baca bacaan ni begitu ya. Lepas kita baca Rabbighfirli tadi, kemudian kita akan sujud sekali lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baik, sekarang kita nak duduk tahiyat akhir. Baik, duduk tahiyat akhir dia berbeza sikit dengan duduk tahiyat awal tadi. Baik, cara nak duduk dia, okey. Ni kaki kita, kaki kiri. Kaki kiri kita masukkan ke tepi sini. Yang kanan kita angkat, kemudian kita duduk duduk di atas lantai. Begini. Dia akan jadi begini. Ini kaki kiri, ini kanan. Kanan kita angkat begini. Kita duduk di atas lantai. Ini dinamakan duduk tahiyat akhir. Kita duduk begitu di tahiyat akhir ni, kita duduk. Baik. Kali ni tangan kita genggam gini, letak sini. Lepas tu angkat yang ni, kita letak di sini. Begitu. Nampak cara dia. Sebab apa kita perlu buat begini? Kerana kita nak baca tahiyat akhir. Kita duduk ini, kita membaca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Kita tengok jari Ustaz. Baik. Angkat jari ni maksud illallah. Contoh begini. Saya ulang sekali lagi. Ashhadu an la ilaha illallah. Angkat jari ni ke depan. Saya ulang sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu jari ni akan berada begini seperti ini sehingga kita memberi salam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Ini sampai ali Muhammad ni bacaan tahiyat awal. Tapi sekarang kita baca tahiyat akhir. Kita akan sambung untuk makluman juga. Dalam sembahyang subuh tak ada tahiyat awal, dia ada tahiyat akhir. Kalau sembahyang yang lain ada tahiyat awal. Jadi tahiyat awal berlaku pada rakaat yang kedua. Nanti kita akan buat video yang lain ya. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita sambung. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Habis. Okey, kita pun turun jari kita. Kita pun beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Kita pandang hanya ke kanan, mata kita pandang ke bahu. Contoh Assalamualaikum warahmatullahi. Tak perlu sampai kita ke belakang. Begini saja. Kepala lurus begini, kemudian paling saja. Tak perlu ada begini pandang gitu tak. Kita tu Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama ni rukun ya, wajib kita buat. Kemudian kita samakan semula muka kita, kepala kita ke depan. Kita beri salam untuk yang kedua, sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Juga sama, pandang ke kiri pula, mata pandang ke bahu kamu. Contoh begini, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kita selesai sembahyang kita. Kemudian nak zikir, berdoa selepas pada itu ya. Itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan panduan solat subuh ini dapat memberi panduan atau manfaat untuk kita bersama mempelajari serta membetulkan sembahyang kita, insya-Allah. Okey, baik ya. Jelas ya daripada perkongsian Ustaz Rohaimi tadi berkaitan dengan pelakuan tentang solat ya. Kita harap kamu dapat melaksanakan solat dengan sempurna. Jadi Ustazah rasa sampai setakat sini saja perkongsian KBS pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan mendapat manfaat untuk kamu semua. Ya, masa pun dah hampir 12.30. Banyak lagi sebenarnya untuk kita belajar tentang solat ni, tapi tak apalah tu nanti kita belajar di sekolah. Okey. Saya harap kamu bolehlah membaca ataupun menghafal bacaan-bacaan solat dengan sempurna agar dapat melaksanakan solat dengan baik. Okay, saya serahkan kepada Ustaz Husni untuk penutup pada hari ini. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Suhaila atas penyampaian ceramah tentang solat yang begitu mantap sebentar tadi. Dan diharapkan kamu semua dapat memahami, mengikuti, seterusnya mengamalkan, mempraktikkan apa yang telah disampaikan supaya solat kita itu akan jadi lebih sempurna lah. Okay. Kamu juga boleh rujuk dalam buku modul Kem Bestari Solat yang dibekalkan, yang diberikan kepada kamu secara percuma tu. Okay, kamu boleh rujuk di situ bacaan-bacaannya, cara amalinya, semuanya diterangkan di dalam buku tersebut. Kemudian di dalam borang penilaian juga ada. Jadi kalau kamu nak tengok semula video Ustaz Rohaimi tadi, selain daripada video praktikal solat subuh, ada video bacaan-bacaan di dalam solat yang lain. Okay, kamu boleh rujuk dalam buku yang di dalam link nanti ya, link penilaian. Link borang penilaian KBS Siri 2. Okay. Jadi sekali lagi diingatkan, sila isi borang penilaian tersebut berserta dengan bukti video. Kamu kena ambil video. Kalau yang siri 1 tentang wuduk, kemudian yang siri 2 tentang solat. Jadi kamu muat naik dalam borang tersebut, hantar dan kamu akan dapat sijil KBS secara digital lah. Okay.
Kemudian okey, saya akan masukkan link kehadiran dalam ruangan chat. Okey, link kehadiran dalam ruangan chat, kamu boleh klik di situ dan isi dulu kehadiran kamu. Okey, ada nampak? Link kehadiran tu boleh isi dulu untuk kehadiran secara Google Meet hari ini. Okey, boleh isi dulu, saya bagi masa 2 minit. Cikgu hantar link boleh? Apa tu? Ustaz, saya dah. Okey, yang Ustaz, dah saya tak boleh baru. isi. Okey, yang tak boleh, kenapa tak boleh isi tu? Ustaz, tak boleh isi. Saya pun sama tak boleh isi. Ustaz, tak boleh isi. Keluar benda Saya lain. tak boleh isi. Ustaz, saya tak boleh isi, Ustaz. Ustaz, tak boleh isi. Mana boleh isi, Ustaz? Dia tulis boleh not isi. available. Ustaz, Ustaz, dia tulis not available. Oh, available. Sekejap. Ya. Ustaz, mana boleh isi, Ustaz? Okey, sekejap. Sabar Aktif. Ustaz, Okey, sekejap. Mungkin start setting dia ni. Sekejap Macam mana Ami boleh? Adalah. Mungkin ada yang guna email MOE saja yang boleh. Kalau yang guna email biasa, kejap start tukar setting dia dulu. Ada semua orang guna email. Tak boleh lagi lah. Ustaz, saya pakai email MOE saya lah. Ya, yang pakai email MOE boleh lepas? Tak. Tak lepas juga? Yup. Tak. Boleh tak? Tak boleh lepas. Kat mana setting dia dah berubah setting? Ustaz. Kena goda balik. Hari tu pun setting berubah. Ustaz buat apa? Sabar ya, Ma. Sabar. Ustaz setting apa? Ustaz dah boleh. Sebab Google Form ni dia punya setting dia dah lain sikit berbanding sebelum ni. Sekejap Salah. Yelah, dah guna pakai email MOE. Maaf. Dah boleh. Tapi ada yang boleh isi kan? Boleh dah. Dah ada 3 orang isi ni. Boleh dah. Boleh dah? Tak boleh. Ustaz, saya balik. Tak boleh lah, Ustaz. Semua saya boleh. Collaborate. Sekejap Ustaz, boleh tak? Boleh. Ustaz, boleh kalau kita tekan Ustaz. Bila yang tak boleh tu dia tulis return tu kita tekan return dia boleh. Cuba try tekan. Kalau ada keluar perkataan return ya. Ataupun start cuba bagi link yang ni. Mungkin kadang-kadang kalau kita pakai link shortener tu ya problem sikit. Sekejap Ustaz bagi semula link. Ustaz, yang boleh asal. Ustaz. Okey, yang boleh terus isi. Yang tak boleh, okey cuba guna link yang Ustaz bagi semula ni. Link yang kedua yang Ustaz bagi ni, okey cuba dulu. Ustaz dah isi. Boleh tak? Boleh. Okey, boleh dah. Dah, siap dah. Okey, Alhamdulillah yang dah siap isi. Okey, kalau yang dah siap isi tu saya nak tunjuk ni. Ni sijil yang kamu akan dapat nantilah. Ni yang siri 1 dulu. Sebab saya tengok ramai lagi yang tak isi ni.
Ramai lagi yang belum isi. Ramai lagi ada. Nanti kalau yang belum hantar borang penilaian tu, okey, kamu cari balik dalam grup WhatsApp kamu borang penilaian untuk siri 1 tentang wuduk tu. Okey, kamu kena isi, tandakan bahagian penilaian, kemudian hantarkan bukti video. Lepas tu yang untuk siri yang kedua nanti akan menyusullah borang penilaian untuk siri yang kedua. Jadi kamu kena isi kedua-duanya untuk melayakkan kamu dapat sijil. Kalau kamu tak isi memang kamu takkan dapat sijil ni. Sijil ni dijana secara digital, akan dimasukkan dalam email yang kamu berikan dalam borang tu. Kalau email salah, nama yang kamu masukkan salah, kemudian nombor MyKit salah, itu adalah kesilapan kamu sendirilah. Pastikan email yang betul, nama penuh, huruf besar semua betul dan nombor kad pengenalan yang betul. Okey, kamu boleh buat lebih daripada sekali lah. Okey, boleh? Ada apa-apa soalan tak sebelum kita berakhir? Jam pun dah menunjukkan 12.31. Tak ada. Kalau tak ada, Ustaz, saya test dulu boleh buka kamera tak? Saya nak ambil gambar sekejap. Bagi siapa yang boleh buka sajalah. Bagi siapa yang boleh buka kamera, kita nak ambil gambar untuk dokumentasi gambar beramai-ramai. Okey, semua pandang kamera pandang kamera dan senyumlah. Okey. Okey, sedia? 1, 2, 3. Sekejap. Okey, sekali lagi. Senyum lebar-lebar. Okey, senyum. 1, 2, 3. Okey, jadi Ustaz akan tutup tirai untuk KBS minggu ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Ustazah Suhaila atas penyampaian ceramah sebentar tadi, juga Ustazah Hafizah dan juga Cikgu Aslam selaku PK Core kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada semua murid-murid. Tahniah kerana menyertai Kem Bestari Solat Siri yang kedua tahun 4 2021. Sekian Ustaz sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bye. Terima kasih Ustazah. Bye. Sama-sama.